Hai semua, bertemu lagi kita. Kali ini saya nak kongsikan cara membuat laksa pining. Laksa pining memang ramai penggemarnya. Resepi ini saya perolehi dari seorang sahabat yang berasal daripada Pening dan saya belajar dengan dia cara yang betul untuk menyediakan laksa ini. Okey, jom kita tengok bahan-bahannya dahulu. Mula-mula kita perlukan ikan kembung. Seterusnya bunga kantan, 50 gram cili kering, 1 biji bawang besar, asam keping atau juga dikenali sebagai asam gelugur, daun kesum secukupnya, sedikit belacan, yang ini optional, 1 paket laksa pining, boleh guna yang kering ataupun yang basah, salad secukupnya, telur yang telah direbus, 1 biji timun, cili padi, yang ini ikut kepedasan yang dikehendaki, daun pudina secukupnya, dan limau kasturi. Okey, jom kita start masak. Okey, mula-mula cili kering ni, cili kering digunting. Ini cara saya lah, saya gunting macam ni untuk mengeluarkan biji. Kemudian masukkan ke dalam periuk dan tambahkan sedikit air dan rebus sehingga air mendidih. Kemudian buangkan air rebusan serta bijinya dan masukkan ke dalam blender. Masukkan bawang besar ke dalam blender dan tambahkan sedikit air. Kisar sehingga halus. Lepas tu bolehlah masukkan bahan cili kisar ke dalam periuk dan ketepikan terlebih dahulu. Tuangkan air ke dalam periuk yang berisi ikan kembung. Kemudian tambahkan asam keping dan rebus sehingga ikan masak. Bila ikan dah masak, bolehlah keluarkan ikan dan masukkan ke dalam bekas lain. Seterusnya asingkan isi ikan dan juga tulang ikan. Tulang ikan tu terus masuk ke dalam blender. Kemudian tambahkan air rebusan ikan dan kisarlah sehingga tulang ikan ini menjadi hancur. Kemudian tuangkan adunan tulang ikan ini ke dalam periuk. Pastikan ianya ditapis sebab nak elakkan tulang-tulang ikan yang kasar tu masuk ke dalam kuah. Nanti susah nak makan. Okey, yang atas ni, yang ditapis ni lah yang tulang-tulang ikan yang tak hancur tu. Ni kalau masuk dalam kuah nanti kita nak makan banyak tulang, susah, boleh tercekik juga. Lagi-lagi kalau nak bagi anak-anak kecil yang makan. Bahaya tu kalau ada tulang. Okey, seterusnya masukkan isi ikan ke dalam blender. Tuangkan sedikit air dan bolehlah blend. Disebabkan isi ikan ni lembut, tak perlu blend lama pun, sekejap aja asalkan dia hancur je. Seterusnya tuangkan isi ikan yang telah dikisar ke dalam periuk. Yang ini terus tuang aja, tak perlu tapis sebab tak ada tulang kan. Boleh tuang je lah, tak ada masalah. Sebab tu kita kena asingkan tulang dan juga isi sebelum kita blend. Kemudian bolehlah masukkan air rebusan ikan tadi.
Okey, seterusnya ini bunga kantan. Ini cara saya lah. Saya sebenarnya suka bunga kantan makan dia punya tengah-tengah tu. Jadi cara saya belah dua je. Manakala yang batang tu saya akan ketuk. Bolehlah masukkan bunga kantan ke dalam periuk. Kalau nak tahu, bunga kantan adalah bahan wajib untuk laksa. Lagi banyak lagi sedap dan rasanya lagi ums. Seterusnya, masukkan satu lagi bahan wajib dalam masakan kuah laksa, iaitu daun kesum. Ini pun wajib ada. Kalau tak ada, memang tak jadi kuah laksa. Kacau-kacau semua bahan-bahan dalam periuk ni supaya ia masak sekata. Kemudian bolehlah masukkan garam dan juga belacan secukupnya. Dalam video ini masa masukkan belacan tu tertinggal pula. Okey, bila nampak semua bahan-bahan dah sekata, maknanya kuah laksa dah ready, dah siap untuk dihidang. Okey, next masukkan mi laksa ke dalam periuk dan tambahkan air. Kemudian merebus sehingga mi menjadi masak. Okey, kemudian buang air rebusan dan tapislah guna penapis macam ni. Biarkan sekejap sehingga air menjadi sejat. Okey, now kita nak sediakan bahan-bahan pelengkap pula. Mula-mula kita hiris cili padi, limau kasturi dibelah dua, bawang besar dihiris nipis macam ni, kemudian salad dihiris halus macam ni, timun dipotong bulat, kemudian dihiris supaya dia membentuk jadi panjang-panjang macam ni lah. Dan akhir sekali, daun pudina dihiris halus. Dah siap pun laksa pining yang menjadi kegemaran kami sekeluarga. Okey, ditambah dengan bahan pelengkap iaitu yang ini, daun pudina yang telah dihiris, timun yang telah dipotong-potong, cili padi, limau kasturi yang telah dibelah dua supaya senang nak buang bijinya, dan juga telur rebus. Untuk mereka yang berdiet, laksa pining antara menu yang disyorkan sebab dia memang rendah kalori, sebab semua masakan ini hanya rebus-rebus sahaja, tidak ada minyak. Sangat bagus. Selamat mencuba. Jika suka dengan video saya, jemputlah subscribe dan on lonceng notification untuk mendapatkan video terbaru dari saya selepas ini. Semoga berjumpa lagi. Bye.